Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pengumuman parti-parti politik untuk tidak bertanding dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu memperlihatkan ramai yang bersetuju bahawa tidak perlu diadakan pertandingan dalam pilihan raya itu. Malah ramai yang berpendapat ia sebagai penghormatan terhadap bekas Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem yang selama ini telah melakukan kerja-kerja cemerlang di kawasan itu yang dahulu agak mundur dari arus permodenan. Harapan Pakcik biarnya menang tanpa bertanding lagi bagus. Mungkin yang menang tanpa tanding lah. Menang tanpa bertanding lah lebih bagus. Sebab kita dah tahu dengan kedudukannya, Pak. Perlu malah benda macam tu lah, macam Malaysia nak penat untuk buang duit lah. Apapun pertandingan tu, setidaknya macam bebas kah, memang buang duit lah. Dalam pada itu, menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Hashim Abdullah, hampir 980,000 terpaksa dibelanjakan untuk PRK ini. DUN berkenaan mempunyai 9,959 pengundi yang berdaftar dengan 9,771 pengundi biasa dan 188 orang pengundi pos. Jawatan Kuasa Disiplin Barisan Nasional Sarawak akan menyiasat dakwaan yang menyatakan bahawa ada individu dalam kalangan ahli BN yang membeli borang pencalonan bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Tanjung Datu. Setiausaha Agung BN Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum memberitahu pihaknya akan menunggu sehingga hari penamaan calon esok. Kita akan menyiasat adakah sama adakah betul ke tidak ataupun daripada ahli BN ke tidak borang ini telah diambil oleh sesiapa. Jadi kalau benar-benar daripada BN, memanglah tindakan kita adalah kita akan ambil selepas seorang tersebut membawa ataupun submit this form in Nomination Day. It is not fair to give comment before they even submit their form. Selalunya ini satu spekulasi sajalah. Katanya semua ahli BN sudah sedia maklum mengenai tindakan yang bakal diambil sekiranya perkara itu benar-benar berlaku. Ditemui media selepas melancarkan Liga Bola Sepak Rakyat di Bintulu, beliau terus mengingatkan ahli BN supaya terus memberi sokongan padu kepada calon yang telah dicadangkan, iaitu Dato' Amar Jamilah Anu. Mengenai liga tersebut, Datuk Seri Dr. Steven mahu usaha yang kolektif perlu bagi memastikan sukan itu terus dibangunkan sekaligus menjadikan bandar itu sebagai pusat kecemerlangan bola sepak di negeri ini. Dalam fokus Kerajaan Negeri Sarawak untuk membangunkan kawasan luar bandar, kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Tanjung Datu merupakan antara yang menjadi tumpuan apabila menyaksikan pelbagai pertumbuhan ekonomi semakin rancak berkembang. Terletak di bahagian barat daya bahagian Kuching dan bersempadan dengan Kalimantan Barat Indonesia, pelbagai projek pembangunan telah dan sedang dilaksanakan bagi memajukan sosioekonomi di DUN Tanjung Datu. Laporan lanjut bersama wartawan Eric Christopher Edward. DUN Tanjung Datu yang terletak di bawah Parlimen Santubong merangkumi kawasan dari Teluk Melano hingga ke Rambungan. Kebanyakan penduduk di kawasan ini terlibat dalam sektor pertanian, manakala kegiatan perikanan merupakan pilihan kebanyakan penduduk di kawasan persisiran pantai. DUN ini mempunyai sejumlah 9,959 orang pengundi berdaftar dengan pecahan pengundi Melayu Melanau 53.2%, diikuti Iban 18.9%, Cina 17.6%, Bidayuh 9.8% dan lain-lain 0.5%. Terletak 100 km dari Bandaraya Kuching dan 28 km dari Pekan Sematan, daerah Lundu merupakan pusat pentadbiran bagi DUN Tanjung Datu dan mempunyai bilangan penduduk seramai 34,576 yang majoritinya terdiri daripada kaum Bidayuh, Jagoy dan Selako. Tinjauan RTM mendapati daerah Lundu kini pesat membangun, khususnya menerusi kepimpinan Ketua Menteri Sarawak kelima, Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem ketika Allahyarham menyandang kerusi DUN Tanjung Datu. Perkembangan pesat ini turut diakui oleh Pegawai Daerah Lundu, Hamsian Atta. Semenjak Yang Amat Berhormat menjadi pemimpin tampukan negeri Sarawak pada masa kini 2 tahun yang lepas, beliau telah banyak membuat perubahan
di kawasan Tanjung Datuk. Pembinaan Kolej Matrikulasi dan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di daerah Lundu yang mencecah kos sebanyak RM200 juta pula dijangka mempertingkat pembangunan modal insan terutamanya dalam kalangan anak-anak muda tempatan. Untuk menampungkan sekiranya pelajar-pelajar yang kurang mampu untuk pergi ke pelajaran yang peringkat tinggi hanya boleh belajar di Siak. Manakala projek Medan Selera Lundu di Jalan Kubu ditapak berkeluasan 0.75 hektar dan menelan kos sebanyak RM4.3 juta jika siap kelak dilihat akan menaik taraf ekonomi peniaga makanan ke arah menggalakkan pelibatan penduduk setempat dalam industri kecil dan sederhana. Menaik taraf, memang bolehlah ambil peluangnya. Dalam pada itu, masalah kekangan akses perhubungan bagi penduduk di Teluk Melano dan Serabang yang selama ini hanya bergantung kepada pengangkutan air pula dijangka dapat diatasi dengan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Senang lagi nak menyimatkan masa musim ke-7 perlu pakai but lagi. Teruk bah macam kami lah ya di Teluk Melano ya macam batu landas dah. Batu teduh tu nyaman lah. Permulaan kerja pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo bagi jajaran sematan ke Teluk Melano oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada 15 September 2015 kini memberi harapan baharu kepada penduduk tempatan untuk menikmati arus pembangunan yang lebih pesat pada masa hadapan. Jajaran sepanjang 32.77 km dengan kos sebanyak RM580 juta dijadual siap awal Januari 2019. Ia turut melibatkan pembinaan 6 buah jambatan yang sedang rancak dibina. Projek mega itu juga dilihat memberi impak besar kepada sektor pelancongan di Dun Tanjung Datu yang mempunyai pelbagai destinasi menarik untuk dikunjungi, antaranya Pulau Talang-Talang dan Pulau Satang yang amat terkenal dengan hidupan liar marin selain pendaratan dan penetasan penyu. Pastinya penduduk di Dun Tanjung Datu telah mendapat banyak manfaat daripada pelbagai projek pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya ketika tapuk kepimpinan Allahyarham Tan Sri Adenan Satem. Ternyata mereka tidak pernah dipinggirkan daripada menikmati arus pembangunan dan pemodenan seperti yang terdapat di bandar-bandar utama di seluruh negeri. Walaupun pemergian Allahyarham Tan Sri Adenan Satem amat didasai oleh rakyat di negeri ini, terutamanya penduduk di kawasan Dun Tanjung Datu, namun legasinya akan tetap diteruskan oleh pemimpin-pemimpin akan datang. Saya Eric Christopher bersama juru kamera Awangku Bolkiah Awang Ali melaporkan untuk RTM. 3 lelaki tempatan berusia antara 29 hingga 46 tahun ditahan pada Selasa lepas di lorong Stampin Tengah di Kuching kerana dipercayai memproses dadah jenis syabu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur berkata, dalam serbuan itu pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik itu turut merampas dadah jenis syabu seberat 4.02 kg bernilai 1.13 juta ringgit. Suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai rekod jenayah serta memiliki barangan curi. Bercakap pada sidang medianya di Kuching, Datuk Mazlan berkata, suspek kini direman selama 7 hari. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Dalam pada itu, menyentuh mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, beliau memberitahu seramai 239 orang pegawai polis akan ditempatkan di dun berkenaan esok bagi proses penamaan calon. Katanya jumlah anggota akan ditingkatkan kepada 10% lagi sekiranya ada pertandingan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Miza di Angkasa Puri.